Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustazah Ismawati binti Muhammad Wahid. Ustazah mengajar subjek fiqah tahun 5. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Moga hendaknya berada di rumah dalam keadaan sihat di samping ahli keluarga. Ustazah doakan semoga baik-baik semua. Baiklah, Ustazah akan sambung pelajaran fiqh untuk minggu ini. Pelajaran yang keempat, kita akan belajar tajuk solat ketika sakit. Di akhir pembelajaran, murid akan mendapat hasil pembelajaran. Yang pertama, murid memahami konsep mengerjakan solat ketika sakit. Yang kedua, murid menerangkan cara solat sambil duduk dan keadaan yang mengizinkan solat duduk. Yang ketiga, murid menerangkan cara solat sambil berbaring dan keadaan yang mengizinkan solat berbaring. Dan yang keempat, murid menerangkan cara solat sambil menelentang dan keadaan yang mengizinkan solat menelentang. Baiklah, kita pergi kepada konsep solat ketika sakit. Ustazah nak tanya, kenapa orang sakit perlu solat? Kenapa orang sakit perlu solat? Kerana sebagai hamba Allah, kita perlu mengingati Allah setiap masa. Ketika kita sihat, kita kena ingat Allah. Begitu juga bila kita dalam keadaan sakit, mesti lebih-lebih lagi mengingati Allah. Allah telah menyediakan rukhsah bagi orang yang sakit. Allah telah menyediakan rukhsah, maksudnya rukhsah kemudahan atau keringanan kepada hamba-Nya untuk mengerjakan solat ketika kita sakit. Bagaimana caranya? Inilah kita nak belajar ni. Next, dalil solat ketika sakit. Ustazah akan bacakan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sakit bolehlah mengerjakan solat sambil berdiri sekiranya dia mampu. Jika dia tidak mampu, bolehlah dia mengerjakannya sambil duduk. Jika dia tidak terdaya sujud, isyaratkan sahaja dengan kepala dengan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jika dia tidak terdaya solat sambil duduk, bolehlah dia solat sambil berbaring di atas rusuk kanan menghadap kiblat. Jika dia tidak mampu berbaring di atas rusuk kanannya, maka solatlah sambil terlentang dengan kedua kakinya menghala ke kiblat. Diriwayatkan oleh Darul Qutni daripada Ali bin Abi Talib. Baiklah. Agak-agaknya, berapakah cara solat ketika sakit? Ada berapa? Ada 2? 4? Okey, jawapannya ada 3 sahaja cara solat ketika sakit. Yang pertama, solat sambil duduk. Yang kedua, solat sambil berbaring mengiring. Dan yang ketiga, solat sambil menelentang. Okey, anak murid Ustazah boleh tengok gambar macam mana solat sambil duduk, macam mana solat sambil berbaring mengiring dan juga solat sambil menelentang. Kita pergi yang solat yang pertama, solat sambil duduk. Okey, duduk yang paling baik adalah duduk secara iftirash. Sama ada duduk tu antara 2 tahiyat awal ataupun duduk antara 2 sujud. Seperti gambar Ustazah tunjuk ni. Macam mana duduk iftirash.
Jika kita tidak mampu duduk secara iftirash, boleh duduk di atas kerusi. Itu jika tidak mampu. Okey, mulaikan solat dengan takbiratul ihram beserta dengan niat. Kemudian doa iftitah, al-Fatihah dan bacaan surah mengikut kemampuan kita. Seterusnya, rukuk. Rukuk hanya sekadar tunduk kepala sehingga dahi setentang dengan tempat sujud. Kita rukuk sekadar tunduk kepala setentang dengan tempat sujud. Iktidal, angkat kepala kembali kepada kedudukan asal macam tadi, sebelum rukuk tadi. Dan sujud boleh dilakukan jika kita mampu seperti biasa. Tetapi kalau kita tidak mampu, tundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk tadi. Rukuk separuh kan? Okey, sujud lebihkan sikit daripada rukuk. Okey, Ustazah harap anak-anak murid Ustazah faham langkah demi langkah bagaimana solat sambil duduk. Dan teruskan sehingga habis solat. Okey, Ustazah akan pergi kepada yang kedua. Solat sambil berbaring mengiring. Solat sambil berbaring mengiring hanya boleh dilakukan sekiranya seseorang itu langsung tidak terdaya ataupun langsung tidak mampu untuk duduk. Dan dia boleh solat sambil berbaring. Dengan cara yang macam mana? Berbaring mengiring di atas rusuk kanan dengan muka dan dada menghadap ke arah kiblat. Berbaring mengiring di atas rusuk kanan dengan muka kita dan dada kita menghadap ke arah kiblat. Seperti gambar Ustazah, mengiring atas rusuk kanan. Baiklah, teruskan solat seperti biasa. Mengangkat takbiratul ihram, baca niat, takbiratul ihram. Lepas tu al-Fatihah, iftitah, al-Fatihah hingga kepada rukuk dan juga sujud. Macam mana rukuk dan sujud? Okey, rukuk menggunakan isyarat kepala dengan menundukkan kepala sedikit berbanding dengan sujud yang lebih rendah. Maksudnya, rukuk sikit je kepala tu tunduk dan bila sujud lebih sikit daripada rukuk. Ustazah ada berikan link video YouTube. Anak-anak murid Ustazah boleh tengok lebih detail lagi dekat YouTube punya link. Baiklah. Seterusnya, solat sambil berbaring menelentang. Solat sambil menelentang bermaksud luruskan kedua-dua belah kaki ke arah kiblat. Kaki dan muka ke arah kiblat. Kepala hendaklah ditinggikan sedikit. Gunakan lapik seperti bantal supaya terangkat sedikit. Boleh tengok gambar Ustazah. Terangkat sedikit dan kedua-dua belah kaki kita ke arah kiblat. Okey, teruskan solat seperti biasa. Baca takbiratul ihram, iftitah, al-Fatihah dan sampai kepada rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud boleh guna dua isyarat. Sama ada isyarat kepala sahaja. Ini kalau boleh guna isyarat kepala, gunakan isyarat kepala. Rukuk, tunduk kepala sedikit. Sujud lebih rendah lagi daripada rukuk. Tetapi jika tidak boleh guna isyarat kepala, tak mampu nak guna kepala, sakit, boleh guna isyarat kelopak mata.
Okey, kelopak mata. Ataupun tak mampu juga guna isyarat kelopak mata, boleh guna isyarat niat di dalam hati sahaja. Okey. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ustazah ada bagi sedikit latihan dan juga 2 link YouTube berkaitan dengan tajuk kita ni. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah boleh tengok dekat situ untuk maklumat tambahan apa yang Ustazah ajar ni. Yang baik itu semua datang daripada Allah dan yang buruk itu semua datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.